Ada sekarang ini umpamanya yang khianat betul-betul, yang satu dunia tahu khianat. Hari ini saya akan pertahankan Tun Mahathir sampai akhir hayat, atau saya akan pertahankan Tun Mahathir sehingga 5 tahun. 2 hari kemudian pusing, gulingkan Tun Mahathir umpamanya. Masih lagi bercakap soal orang lain khianat dan bernafsu besar, ya. Ini sebab itu tak apa kita dengar, tapi kita harus mampu menilai. Ada orang umpamanya dalam soal keadilan yang mengatakan, oh, pasal apa dia digugurkan? Pasal apa dia dipecat atau digantung? Dia dah keluar. Dia dah tak sokong prinsip ini. Dia sokong kelompok pengkhianat. Ini nak tahan apa? Kalau dia ada prinsip, keluar aja. Kalau saya lah umpamanya, dalam keadaan saya tidak setuju, saya keluar. Saya tidak mau berserta. Ya. Seperti yang sudah tahu dalam keadaan sekarang, kalau saya mau, saya boleh pilih untuk menyertai. Dan saya dapat jaminan kedudukan yang jauh lebih baik. Ya. Ya, kalau tak Perdana Menteri pun, timbalan Perdana Menteri, itu ada jaminannya. Tetapi saya harus pilih berdasarkan prinsip. Dah umur, dah begini, dan pengalaman kecil ada, derita ramai. Maka elok kita pilih jalan yang baik. Ya, sekarang ni umpamanya keadilan, semalam 39 ahli parlimen ada sidang talian Zoom, dan kita buat keputusan. Saya tertarik dengan ahli parlimen ini. Pertama, pertahankan prinsip dia. Wah, ada ahli parlimen kata dia dipelawai jadi menteri, dia tolak kerana prinsip. Ada yang nak bagikan GLC, ditolak kerana prinsip, ya. Ini saya tertarik kerana mereka menyebut umpamanya kita harus hadapi COVID. Kita harus pertahankan prinsip. Parti ini parti yang menggagaskan reform, ya. Jadi oleh demikian, bukan soal pengakuan 129 ahli parlimen 130. Ini bagi kita tidak kita bincang kerana hal-hal ini masih dalam proses, ya. Belum muktamad. Kita sedang bincang dengan baik. Yang penting dalam perbincangan itu bukan soal nombor, bukan soal kuasa, ya. Kita dah banyak kali dah berkuasa. Pergi balik jahanam juga rakyat, kepentingan rakyat. Jadi yang penting ialah mengikat kita dengan agenda ke arah kebaikan. Kalau pegang ekonomi, apakah kita nak perkayakan anak kita, atau perkayakan kroni kita, ataupun nak teruskan dasar yang lama, atau bawa satu pendekatan yang baru. Dalam soal politik, apakah nak gunakan institusi untuk menekan musuh politik kita, atau nak jaga supaya institusi itu lebih bersih? Soal agama, apakah kita hanya nak bicara laung soal agama, tapi membiarkan rasuah ribuan juta orang boleh curi, tapi kita jadi jago agama? Jadi apakah, ataupun nak gunakan faham Islam itu cuma memperbaiki akhlak dan akal budi, menolak kezaliman, rasuah dan penindasan, dan mengambil langkah-langkah yang lebih baik untuk meninggikan syiar Islam dan memartabatkan Islam dengan menekankan soal kemanusiaan dan keadilan. Jadi bagi saya ini yang penting. Jadi soal umpamanya orang nak tanya saya siapa calon Perdana Menteri apa semua, itu biar kita bincang dengan baik, ya, kita putuskan. Tapi yang penting bukan mengulangi kesilapan yang lama, tetapi supaya dapat kita pegang orang yang patuh kepada janji, jangan khianati amanah, yang bersih dan tidak menerima rasuah, dan dapat mengangkat martabat masyarakat rakyat. Ini yang disebut dalam agenda reformasi, dan saya terharu kerana muafakat 39 ahli parlimen itu, dia bicara yang pertama soal prinsip dulu. Dia kata baik, kita nak tukar kerajaan dan sebagainya, jaga prinsip. Apakah nak tukar ini, nak merebut menteri mana, atau nak rebut GLC mana, atau nak pertahankan dasar politik, ekonomi, sosial yang disebut sebagai kepedulian terhadap rakyat. Saudara-saudari, ini satu cabaran yang besar. Dalam mana-mana sistem politik saya sebut, akhirnya dia jadi percaturan, persaingan, competing forces among the ruling clique atau elite. Ini yang disebut dia rebut. Kalau kita baca karya Shakespeare, King Lear,
bila babak akhir yang sangat memilukan, King Lear berbicara dengan Cordelia, anak perempuannya itu dia lihat umpamanya King Lear ni satu pemimpin yang zalim, tapi saat akhir itu dia baru ada agak sedar, tengok sandiwara, pentas drama yang dimainkan oleh tokoh-tokoh pemerintah atau politik yang ada, Jadi saya harap mudah-mudahan kita dapat kembali kepada landasan perjuangan. Ingat Ar-Ruwaidah, ingat zaman edan. Jangan layanlah ini sentuhan senang sentuhan di sini, Ini umpamanya orang kata dia pengkhianat, dia nak alih, dia kata Anwar nak jadi Menteri Besar Selangor. Saya dah jumpa Saudara Amir dan beritahu pimpinan, kita beri sepenuh kerjasama dan sokongan kepada beliau sebagai Menteri Besar untuk menjalankan tugas, menghentikan segala kecelaruan dan penyalahgunaan kuasa dan pembolotan harta yang pernah berlaku dulu. Ini kena betulkan, Dan oleh demikian, sebab saya kata nak faham Ar-Ruwaidah, nak faham zaman edan, Jawa ni zaman edan, kita harus kembali kepada landasan dan memahami fakta dan menambahkan ilmu kita. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.